أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا معلم علماء علمنا. Alhamdulillah, sekali lagi kita ucap syukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi bagi fursah, bagi peluang kepada kita, boleh kita saat itu berjumpa dalam ruangnya yang maha mulia ini, iaitu ruangnya majlis ilmi, yang sudi daripada majlis ilmi nak sampaikan kebaikan, nak sampaikan kebajikan kepada ikhwah-ikhwah, saudara-saudara kita yang sedang mengikuti ini majlis yang maha mulia ini. Jadi alhamdulillah, kita sama-sama lah, kita hendaklah kita ucap terima kasih terhadap Allah SWT. Ya Allah SWT melanjutkan umur kita, berikan kesihatan kepada kita, berikan rezeki yang baik kepada kita. Mudah-mudahan kita saat itu hidup dalam keadaan tenang, hidup dalam keadaan aman, sama ada dalam kita hidup dalam keluarga kita atau maupun kita duduk dalam masyarakat. Itu alhamdulillah sebagai nikmat ya Allah SWT bagikan kepada kita orang Islam, terutama orang mukmin dan al-muttaqin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita mari tengok sedikitlah perjumpaan kita sekali ini sebagai peringatan kepada kita dan kepada saudara-saudara kita. Munasabah kita saat ni tu duduk dalam keadaan lepas daripada pilihan hari raya yang beberapa hari yang lepas. Maka ternyatalah pada kita hari ni saat ni tu kita dapat boleh pilihkan wakil bagi kita, pilihkan wakil bagi tempat-tempat masing-masing, supaya mereka itu saat ni tu boleh jadi ketua kita, boleh uruskan urusan tempat kita. Sudi suka daripada kita sendiri, daripada pemimpin-pemimpin kita saat ini tu buat kebajikan, buat manfaat kembali kepada tempat kita masing-masing. Alhamdulillah, itu adalah kesyukuran kita umat Islam di Fatani ni, terutama di Selatan Thai ini. Jadi kita saat itu ternyatalah pada kita saat itu tu bahawasanya kita dapat boleh pilih ketua-ketua kita. Kita duduk dalam masyarakat, kita kena tahu juga kata dalam masyarakat saat itu tu dia ada orang panggil gapo, dia ada perhubungan, sesama kita, sama ada perhubungan saat itu tu perhubungan berbentuk keturunan, perhubungan berbentuk keluarga, perhubungan berbentuk saudara sekampung, perhubungan berbentuk saudara sekelas ngaji, perhubungan berbentuk saudara berbentuk negeri. Itu adalah perhubungan memang nak membawakan manusia saat itu ke arah pergi kepada kasih mesra di antara satu sama lain. Perhubungan itu tak akan jadi punah, tak akan jadi glowing, tak akan jadi terputus. Mereka kita ada perjumpaan, kita ada buat perjumpaan, kita ada majlis mahabbah, kita ada majlis-majlis yang membawa kita saat itu tu jadi kasih mesra di antara satu sama lain. Sebab dasar manusia kita, terutama kita orang beriman, dasar kita tak lupa bahawasanya kita sama kita saat itu tu adalah orang beriman, adalah saudara, adalah perhubungan. Selepas daripada perhubungan yang kita sebut saat ni, kita jangan lupa satu lagi, iaitu kita perhubungan sama sesama manusia, sesama kita orang Islam saat itu, perhubungan al-ukhuwah al-islamiyah. Al-ukhuwah
iaitu saudara sesama Islam. Kita adalah saudara sesama Islam. Kita adalah orang yang beriman. Kaitan hak besar bagi kita iaitu kita saudara bagi orang Islam. Maka saudara, apabila kita tengok pengertian saudara, iaitu perhubungan atas lagi, lebih daripada perhubungan keturunan, iaitu kita ada apa? Innamal, Tuhan kata dalam Al-Quran Al-Karim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya hanya sahaja orang mukmin, orang beriman orang beriman itu adalah mereka itu persaudaraan. Maka persaudaraan dalam Islam sakning tu kita akan tengok perhubungan sangat rapat, perhubungan yang sangat teguh. Kalaulah kita biar kita faham baik-baik. Tapi Tuhan ayat tu fa aslihu baina akhawaikum. Perhubungan sakning tu jadi Tuhan bawa mari lagu tu memang ia kena ada perselisihan sebelum daripada ni. Iaitu tasawuf manusia lupa kata apabila kamu jumpa perselisihan, apabila kamu jumpa pertelingkahan di antara kamu, maka mula ingat kata rabit perhubungan kamu di antara saudara kamu tu iaitu mu sebagai orang mukmin, yang orang mukmin pada asal itu iaitu persaudaraan. Persaudaraan dalam Islam adalah orang perkara yang besar, perkara yang kita kadang-kadang kita tak sedar. Sebab kita duduk dalam keadaan, kita duduk dalam negeri yang diretahkan, kita saat ni tu negeri yang dibawakan sistem demokratiyah saat ni tu kadang-kadang kita saat ni tu kerajaan dalam perlembagaan dalam satu negeri tu meletakkan satu sistem untuk nak orang Islam saat ni tu duduk dalam katika, duduk dalam kerok. Maka apabila orang Islam duduk dalam kerok saat ni tu maka ia kena ada apa? Ada nak melantikkan ketua. Apabila berlaku melantikkan ketua, memanglah kita kena kadang-kadang banyak-banyak tempat saat ni tu membawa kepada kita saat ni tu berlaku perselisihan. Perselisihan pada asal saat ni tu harus tak ada apa. Perselisihan oleh panggil tu di sisi pendapat, perselisihan politik, perselisihan apa, asal tu perkara tu saat ni tu perkara yang harus kita nak jadi berlaku perselisihan sama-sama kita. Sebab apa? Sebab asal perselisihan saat ni tu manusia lari tak lepas. Walaupun di sana ulama bagi ada hak perkara yang harus kita selisih, ada perkara yang harus tak harus kita selisih. Tetapi nak kata dalam masalah politik, dalam masalah kita nak duduk sama-sama kita tu mana kata kita pandai dalam masalah kita nak selisih sama-sama guru kita. Sebab masalah politik ni adalah masalah furu', bukan masalah usul. Mana dia menunjuk kata dia masalah furu'? Sebab dia saat ni tu duk ubah balik. Hari ni lagu ni, esok lagu lain, tahun depan lagu lain pula, duk ubah semua. Maka apabila kita berlaku perselisihan sama kita, janganlah kita sama sekali kita lupa rawabit, kita lupa perhubungan sesama kita, kita lupa kata kita asal saat ni tu gawa kullukum min adam wa adam min turab, iaitu semua daripada kamu saat ni tu usul asal bumi sulbi kamu saat itu daripada Adam. Maka Adam tu daripada apa? Daripada tanah. Maka selepas daripada kita tahu situ dah, dan kita tahu juga kita adalah orang mukmin, orang yang ada iman yang teguh di dalam hati sebagai kesimpulan iman kita. Kita jangan lupa kata kita saat ini tu sama saudara kita saat itu kita orang beriman, hendaklah kita bersaudara. Kita nak khilaf boleh, tapi kita jangan lupa sini. Nah, kita jangan lupa rawabit asal kita. Allah hari ni kita tengok dalam masyarakat, kita selisih sikit, kita kerap putus. Kita selisih sikit, kita tak tegar lagi mari. Maka orang panggil kata kita buat, kita tak faham, kita tak orang panggil tak ambil faham dalam masalah kata dalam politik, dalam orang panggil suasana politik tu yang ada kod ketika dia. Supaya kita nak buat misal, kita kata dalam masalah main bola. Dalam masalah main bola yang ada ketika dia. Apabila ada ketika, ada peraturan dia.
katika ni bahasa Thailand dah. Kita bahasa Melayu kita ada peratur dia. Ada naik, ada turun, ada isyarat cat merah, ada tunjuk ke cat kuning, ada tunjuk ke cat biru, ada tunjuk ke gitu. Situ ada alamat dia. Maka selepas daripada sekali habis masa tu, ya ada apa? Ya ada boleh menentukan kata siapa yang menang, siapa yang lelah. Dalam politik seperti tu, cari suara situ, minta tolong daripada demo ni, pergi situ, pergi sini. Akhir-akhir ngelah sekali apabila selepas daripada kita buat pilihan sudah, kita kena tengok, pasti kita kena jumpa satu lagi, iaitu ada mereka ini halah, ada mereka ini menang. Maka apabila kita namcai nak kila, kita saat itu sebagai orang yang biasa main kila, biasa tengok bola, biasa tengok gapo, kita kena yomrap apabila kita termasuk dalam kalangan orang yang menang, kita hendak syukur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita tahu dah mati kita, puak kita, kumpulan kita termasuk dalam kalangan orang yang kalah, maka kita jangan, kita tahu kata kita ini orang panggil usaha sekadarnya kita boleh. Itu panggil kata kita kena yomrap pada natijah, pada qamatik hak akhir. Itu orang panggil kata mudah-mudahan orang Islam saat itu boleh satu. Kalau tak ada begitu, mayomrap tak terima dalam masalah atau Allah dah menang, kita ada rasa dendam situ. Kita ada rasa nak murih situ pada guru kita. Hari ni banyak dalam masyarakat kita tengok kata kita lupa. Kadang-kadang kita kerak putus dengan kawan guru kita. Kita kerak putus dengan anak pinak kita. Kita kerak putus dengan rumah tangga kita. Kita tak tengok muka jiran kita. Kita tak tengok saudara duk maya dalam soh semaya kali dengan kita. Sebab apa? Sebab orang panggil kata sebab pilihan raya yang kita orang panggil kata bersungguh satu pihak, maka kita jalan yang kita sungguh tadi tak dapat kejayaan. Maka kita jangan risau, kita jangan suka duka cita bahawasanya kita dapat lagu tu. Sebab kalau kita kira pada qada dan qadar Allah SWT, itu kalau yang ditentu pada azali dah. Tetapi pada asbab, orang yang mengambil asbab tinggi, yang syarat suruh yang ambil dengan asbab, dia menang, maka kita kena gapo? Kita kena taslim. Kita kena tengok, ikut turut dia, sebab dia itu sebagai wakil bagi kita dalam masalah nak uruskan, dalam masalah nak mari cara orang panggil urusan yang ada tempat kita. Kita jangan lupa kata orang Islam saat itu tu kena satu padu, kena orang panggil gapo? Jangan lupa pada rawabit asli. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Hendaklah kamu takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa aslihu, maka hendaklah kamu apabila berlaku perselisihan di antara kamu, fa kamu tu sendiri. Fa aslihu baina akhawaykum, maka hendaklah kamu islah. Kamu ada orang panggil dalam hati saat ni tu ada hati yang bersih untuk nak proses, untuk nak baikikan perkara yang dikhilaf sama-sama kamu. Maka ini sebagai perintah yang Allah SWT suruh kita. Fa aslihu baina akhawaykum, iaitu hendaklah kamu islah, kamu baiki. Tepat ayat di nampak tak se tengok muka pergi mari, tak se senyum pergi mari. Orang hak ada jawab kuasa hendaklah kita baikikan perkara tu. Jangan kita pergi tambah api kau tambah. Jangan kita pergi hasukkan perkara tu jadi korsa. Sebab kita pada asal saat itu kerak tak utuh, iaitu kita orang mukmin. Orang mukmin saat itu iaitu bergantung pada kata kamu adalah saudara gimana. Sebab itulah kita tengok dalam Islam kita saat itu sebelum daripada kita rojak sikit kepada sejarah Islam kita ni, apabila mari kepada dunia saat itu melalui Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang manusia di zaman saat itu, setiap zaman saat itu duduk dalam keadaan kumpulan masing-masing. Duk yang dikucak kacik, mung kok tu aku kok ni, mung cak tu aku cak ni, mung kabilah tu aku kabilah ni, mung orang kampung tu aku orang kampung ni. Kalau mau kita ke mung orang hulu aku orang hilir. Duk bagi puak, mung tu baju cak tu aku baju cak ni. Sebelum pada Islam mari saat itu di masyarakat Mekah sendiri, di masyarakat Madinah sendiri,
Orang manusia duduk dalam keadaan kucak-kacir, duk ta'assub pergi mari, duk yang panggil berpegang fanatik dengan puak masing-masing. Maka Islam apabila ia mari pada dunia saat ni tu gapo? Ia mari pada dunia apa? Membawa kepada kata dia saat ni tu nak mari buah habis kara-kara jadi perbezaan di antara manusia. Apabila Islam mari, lecak habis. Daripada orang hitam yang baik dengan orang putih, daripada orang putih senyum kepada orang hitam, daripada orang baju cat tu boleh baik dengan baju cat ni, orang daripada kumpulan kabilah tu boleh mari ziarah kan kabilah ni. Ini ternyata bahwasanya Allah Subhanahu taala berfirman goyak dalam surah, termasuk dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu taala kata, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tuhan panggil wahai manusia. Sebab apa? Sebab dalam masyarakat saat ni tu manusia duduk dalam keadaan kucak-kacir. Wahai manusia, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimul khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami, Allah SWT menciptakan kamu, menjadikan kamu daripada orang lelaki dan perempuan. Min zakarin wa unsa. Kami menjadikan kamu, iaitu wahai manusia, daripada jenis lelaki dan jenis perempuan. Dan waja'alnakum syu'uban. Dan kami mencipta juga kamu syu'ub, sebagai percacat, sebagai muan manut, ada panggil sepacacat luah. Wa qabail, iaitu kumpulan-kumpulan, satu tumpuk. Supaya gapo? Mencipta tu Allah SWT menciptakan kamu jadi ada panggil dari jenis lelaki dan jenis perempuan. Jadi ada panggil kumpulan masing-masing. Supaya gapo? Supaya lita'arafu, supaya kamu satu boleh kenal gimana. Orang warna hitam boleh kenal warna putih. Orang warna putih boleh kenal warna hitam. Orang baju cat kuning boleh kenal baju cat putih. Orang baju cat putih boleh kenal baju cat merah. Kita panggil tak Islam lagi, orang panggil perbezaan orang sebelum pada Islam lagi. Nanti apabila ayat ni ada, lecak habis. Orang panggil tu kagak jadi nak buat beza di antara sesama manusia. Nawi manusia tu li ta'arafu. Apabila ta'arafu, apabila kenal lagi mari, timbullah ai panggil at-ta'awun. Timbullah ai panggil apa? Pertolongan. Apabila pertolongan timbullah al-mahabbah wal mawaddah. Timbullah ai panggil kasih siabelah terhadap sesama manusia. Itu Islam no. Mana tak manusia duk kucak-kacir tu, supaya manusia tu boleh kenal gimari. Tuhan royak juga siapa yang semelia-melia sekali dalam kalangan hak Tuhan jadi saat ni. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya semelia-melia manusia hak tersebut saat ni, iaitu di sisi Allah SWT, iaitu orang takwa. Orang yang ada sifat takwa. Orang yang ada orang panggil modal daripada diri dia, iaitu sifat takwa. Sebab itulah kita setiap minggu kita dah dengar tu khatib ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita dengar semua. Duk dengar apa? Duk dengar kata tok khatib tu suruh kita saat itu, suruh kita jadikan orang apa? Orang takwa, orang yang takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sifat takwa kita maklum bahwasanya kita apa? Wilobo. Kita saat itu wilobo di atas diri kita, iaitu kita nak buatkan perkara yang baik. Rasa tomok, rasa lobo di atas diri kita nak mengerjakan perkara yang baik. Dan kita sebaliknya, kita rasa lobo, rasa tomok nak tinggalkan perkara jahat. Itu panggil termasuk kita dalam kalangan orang takwa. Maka kita panggil sebanyak mungkin di atas diri kita jadi macam tu. Jadi macam mana? Jadi macam kata kita saat ni tu duk dengar setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun khatib duk royak di atas mimbar saat ni, kita mesti sedar
We sedar kata kita we dapat orang takwa terhadap Allah SWT walaupun kita duduk di mana-mana pun. Walaupun kita duduk di rumah, kita duduk di sekolah, kita duduk di pejabat, kita duduk di tempat saname, tempat di atas jalan-jalan tembok, kita duduk di mana-mana pun kita ada behel, kita ada modal diri kita adalah orang takwa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situlah ayat panggil hak Tuhan ayat tu inna akramakum 'indallah atqakum, iaitu semulia-mulia manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala iaitu orang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abak tu hari ni orang kadang-kadang abak tu Tuhan kata di sisi Allah. Kalau 'indan nas boleh jadi markah. Kalau hari ni kita tengok dalam masyarakat kita, orang saat ni tu tak semakan duit riswah. Orang saat ni tu tak semakan duit suap. Orang saat ni tu tak berlaku perkara maksiat. Kadang-kadang di setengah tempat kan di sisi manusia tengok perkara tu perkara jadi pelik. Perkara jadi benda jadi murka. Perkara jadi pecah dengan gu. Jadi siapa setara tu tempat kita. Siapa kata tu orang nak kerja perkara yang baik jadi huraba, jadi pelik. Jadi kata dia mau pakai ambil belako, dia pakai makan belako, dia mau pakai gitu belako. Kena dia mau diwek ni daripada orang. Wahai manusia, wahai orang beriman. Atu paling kata apabila jadi lagu tu masyarakat tu jadi ganjok. Tengokkan perkara putih jadi hitam. Tengokkan perkara jahil jadi alim. Tengokkan perkara yang zalim jadi adil. Apabila masyarakat jadi lagu tu pelang. Mana kata jadi timengi saat ni tu jadi ubah. Tapi orang yang nak beramal dengan perkara tu sikit. Kita fakir tengok sikit. Demo nak duit suap kau tak say. Belah kau tak say lagu mana-mana. Kadang-kadang hak tu ai panggil orang keras dah tu. Tak say. Tapi orang tak keras mek juga. Tapi hati dia la yatma'in. Hati dia tak tenang. Boleh kata alih, boleh kata alih, boleh kata alih. Kita duk ngaji kalau masalah jadi kesamaran lagu ni berat kepala hari, ambil dulu tu dia tak makan balik dia, tapi dia giwi pada orang lain. Dia giwi buat tempat-tempat jadi umum pada masyarakat. Itu apa kata politik yang tak ada diri dia lah. Tetapi orang wasa nak tunjukkan mauqif, nak tunjukkan pada diri dia pakai tak selalu tak. Ada sebahasa manusia dok ditengokkan perkara saat ni tu jadi perkara betul. Oh, ni bahaya Allah Akbar. Nas'allahu salamah wal afiyah anna wa an zurriyatina wa an masyayikhina wa an ulama'ina wa an tullabil ilmi jami'an ya arhamar rahimin. Kita boleh jawab daripada perkara tu. Tengokkan perkara saat ni tu perkara yang cerak-cerak atau duit suap jadi pemberi. Tengokkan perkara hak gapo? Kalau hak salah jadi betul. Oh tu orang panggil benda yang jadi bahaya sekali bagi kita. Jangan kita bersikap lagu tu. Sesungguhnya inna akramakum 'indallahi atqakum, iaitu semulia-mulia manusia di sisi Allah SWT orang yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah dengar semua sifat takwa. Itulah makna sifat takwa apabila ada di kamu, ada dalam masyarakat kamu. Maka sifat ni apabila dilaksanakan oleh individu, oleh satu kumpulan, oleh satu daerah, oleh orang yang duduk dalam wilayah, nasaya tepat tu saat ni tu apa? Aman dan damai. Di hari ni sebab tak ada sifat ni, sifat takwa pada Tuhan tak ada. Walaupun duduk atas sejadah setiap waktu, hak duduk atas sejadah tu sangat. Duduk atas sejadah, kita kata semaya ni 5 waktu tak utuh. Tapi nak cari sifat ni payah sifat ni. Ada panggil tu hendaklah kita lobo-lobo cari. Satu tika kita tak boleh buat, satu tika kita boleh buat. Kita we azal, we ada, we boleh perkara ni. Barulah neraca kita, mata kita tengok perkara tu tadi betul kena pada tempat. Tengok perkara tak ni tu tak helah kat tu, tak helah kat ni, tak helah kat tu. Mintalah kita we sabar di atas perkara tu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimul khabir. Sesungguhnya Allah SWT sangat tahu dan sangat bijaksana, sangat perkasa di atas hamba dia. Allah SWT tahu kita nak buat apa.
Allah Ta'ala bijaksana nak letakkan perkara saat ni tu kena pada tepat. Maka kita tengok pada ayat ni, satu ayat dari surah Hujurat ni, ayat 13 saat ni tu kita tengok apabila ayat ni turun, perkara jadi manusia oleh masyarakat saat ni tu duk bagi ni untuk fok kaya, ini fok sangkung fok jidik, sangkung ni sangkung fok sesak, sangkung ni fok sangkung hamba. Duk jadi bagi saat ni tu boleh ayat ni turun pakat tunduk lebih. Sahabat Nabi pakat bawa ajaran ni hingga pada kita hari ni. Orang panggil kata pakat bawa ajaran supaya manusia saat itu duduk le kerap, duduk le sistem, duduk le orang panggil kata orang panggil terhak yang Islam itu terhak, iaitu nak menjauhkan daripada manusia tu, nak beza di antara kau tersebut saat ni. Orang kaya boleh duduk dengan orang sesak, orang sesak boleh duduk dengan orang kaya, orang syidik boleh duduk dengan orang tak apa syidik, orang tak apa syidik boleh duduk dengan syidik, orang hamba boleh duduk dengan orang merdeka. Kita kata apabila Islam mari, Nabi kita baca ayat di atas sahabat saat itu berlaksana selalu. Orang panggil kata walaupun kita kata ada salah satu daripada kisah, tak silap saya, sahabat Nabi SAW namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Dia tengok satu hari tu, dia tengok kepada Sayyidina Bilal. Sebab Abu Dzar Al-Ghifari ni kulit putih katanya, tapi Bilal ni adalah kulit hitam. Maka Abu Dzar Al-Ghifari saat itu satu hari dia panggil kepada Bilal. Dia kata, dia panggil no, ya Aswad, wahai pok hitam, dia panggil. Maka apabila dia panggil aku tu, takdir Allah SWT, Nabi dengar, Nabi lari kepada Abu Dzar Al-Ghifari, kata tak boleh panggil lagu ni, tak boleh panggil gum lagu ni. Nak buat beza apa di antara putih dengan hitam? Sedangkan kamu ada pada asal cia, ada pada asal modal tu, iaitu kamu adalah saudara. Islam mari nak batalkan perkara, nak jadi orang panggil bagi di antara cuncan, bagi di antara PUC. Maka ayat ni dah meruntuhkan semua ada bagi tadi. Maka kita tengok di sini, kita kata ayat ni boleh kesimpulan kata orang yang jurayat Allah SWT ceritakan, dan Allah SWT menjadikan, Allah SWT royak melalui Nabi kita itu Al-Quranul Karim, royak kepada hamba dia, kata Allah SWT menjadikan kamu, dan Allah juga menjadikan kamu daripada apa? Daripada lelaki dan perempuan. Semua saling tutup. Orang panggil nak kira di sisi penciptaan satu. Maka bagaimana kita duk buat beza di antara apa? Di antara manusia, atau orang panggil atau demo tu hak tu, demo tu apa kulit tu, demo tu kulit. Islam lagi nak menyatukan min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Islam nak bantukan, nak membatalkan perkara yang dibuat perbezaan tadi. Itu panggil tu, apabila lagu tu, apabila dalam masyarakat ada at-tafawut, ada yang panggil perbezaan kulit, perbezaan itu, perbezaan ni tempat yang diukur di sisi Allah SWT itu sifat takwa. Apabila kamu ada sifat takwa, sekarang lain boleh tunduk belakang, kamu boleh terima belakang, boleh terima lebih orang lain. Tetapi kalau sifat takwa tak ada, itu dua beza. Dia motor ke sesak tu, dia motor tak boleh saing tu, dia motor tu orang hulu tu, dia motor orang darat tu. Dua beza. Sebab apa? Sebab sifat takwa tak ada. Sebab tu Allah SWT kata inna akramakum indallahi atqakum. Itu saja. Sebab pada hari akhirat, hari akhirat nanti tidak ada perbezaan di antara manusia. Situ tempat kita boleh tengok kata manusia dapat Tuhan mutasawi dah. Sama di antara manusia, iaitu apa? Apa tu Allah SWT kata fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Apabila ditiupkan sangkala, apabila ditiupkan orang panggil sunah sangkala tadi, apabila ditiupkan lagu tu, fala ansaba bainahum, pecah habis orang panggil nasab-nasab. Kotorone hak mungkorone tu, mungkorone raja, hak mungkorone kotorone tu, kotorone pecah habis. Sebab apa?
wala yatasaalu, tidak ada apa boleh tolong pergi mari dah. Semua manusia dapat Allah Subhanahu Wa Taala apabila selepas daripada tiup sunah sangkala, manusia saat itu fala ansaba bainahum wala yatasaalu. Itu menunjuk kata manusia itu sama pada asal. Manusia itu sama pada orang panggil kata pada ukuran asal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala tak sakat kata ya wak syurga, ya wak neraka. Hai syurga ni boleh masuk orang VIP ya dah. Hai neraka ni boleh masuk orang tanpa ya. Dia tak buat lagu tu. Walaupun syurga Allah SWT buat semaha-maha, Allah SWT nak buhkan orang sebaik-baik, tapi Tuhan tak ada timbang. Dia kata orang sesak dan orang kaya, orang hamba ke orang merdeka, Tuhan tak tengok situ. Tuhan tengok walaupun syurga, kalau orang sesak, walau sesak orang pun, kalau dia buat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh masuk syurga. Timbangnya di atas dunia, kalau buat molek-molek ni nak curi orang kaya ya, nak royak kepada orang lebih-lebih ya, mari moh ya. Tetapi timbangnya Allah Subhanahu Wa Taala buat syurga, buat neraka, tak timbang situ. Tak timbang dia kata tak, hak ni nak buh orang kaya ya, neraka nak buh insaf. Dah. Tak timbang situ. Timbang dia kata nak. Timbang dia kata membuat perbuatan taat banyak ke, membuat perbuatan maksiat banyak. Situ pak timbang. Mung nak orang sesak ke, mung nak orang kaya ke, mung nak orang lebih ke, mung nak orang keturunan molek ke, tak molek ke, tak kira situ. Kalaulah mung melakukan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala, mu akan masuk dalam neraka, wal-iazubillah. Masuk dalam neraka. Walaupun mu nak sesak, hamba hitel ge kabut di atas kepala, kalaulah mung sakni hati mu molek, mung tu buat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selagu tu pun boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mari tengok sedikit dah. Kita mari tengok sedikit. Orang panggil kata tunye kita ni, sesama kita ni, orang panggil humbi. Baik kita saat itu apabila kita tak lepas dah kita daripada perselisih. Kita selisih sama kita ni, kita tak terlepas daripada selisih. Sebab Tuhan kata wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabb. Sentiasa manusia tu duduk dalam keadaan khilaf, duduk dalam keadaan selisih. Mereka orang yang Allah SWT beri rahmat saja yang lepas daripada perkara yang jadi perpecahan, jadi persisihan. Kita tengok atau perkara yang nak membawakan, orang panggil humi, tunye, nak membawakan manusia saat itu tu nak terlepas daripada jadi selisih. Yang pertama sekali kita mari tengok yang ulama-ulama kita duk royak kita saat itu beberapa perkara lah kita nak sebut di sini. Yang mula-mula kita mari tengok, atau yang mula-mula kita kena tahu kata asal pada manusia, pada orang kita ni, pada manusia orang Islam ke orang bukan Islam, asal tu sama berlaku. Asal tu manusia tu mutasawiyah, sama berlaku. Kita apabila kita cak peradan situ kata manusia tu sama, itu sebagai tunye yang dipanggil ummatan wahidah, orang yang boleh satu, umat yang boleh satu, dia duduk di atas agama yang satu, supaya nak menimbulkan sifat al-mahabbah wal mawaddah, nak timbulkan kasih mesra di antara mereka. Manusia tu pada mula-mula sekali nak niat kata mung tu adalah dengan saudaramu sama saja. Kita tengok mudah-mudah dari masalah ibadat. Kita tengok apabila kita pergi semaya Jumaat, apabila kita pergi semaya Jumaat, apabila kita pergi semaya 5 waktu, kita katalah sama ada mu nak jadi wazir ke, sama ada mu nak jadi menteri ke, sama ada mu nak jadi tok nebel, tok meneh ke, Islam tak ada kira kata hai sah dapat ni kena duduk tok meneh saja, hai sah dapat ni kena duduk orang panggil nayuk awaca saja, hai sah dapat ni kena duduk orang kaya saja. Islam tak ada kira situ. Islam kira kata siapa mari dulu boleh duduk dapat. Siapa yang hadir dulu pada hari Jumaat ataupun pada semaya Jumaat, mereka itu boleh duduk dapat. Itu panggil tepat ibadat terhadap Allah SWT. Kita boleh tengok atau manusia tu sama. Tak ada kata nak cong teket WP, tak ada. Di sisi Allah SWT nak tunduk, tepat yang kamu nak tunduk kepada Allah SWT, sama saja di antara kamu dengan saudaramu. Itu salah satu nak menunjuk. Hak kita nak tengok wicerak lagi, kita tengok pada masalah haji. Pada masalah haji ni, orang biasa pergi haji ni,
orang panggil kata kita boleh tengok sungguh kata manusia tu pada asal tu sama. Manusia pada asal saat ni tu gapo? Duduk dekat keadaan orang panggil tu hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk dekat keadaan saat ni tu tidak boleh nak bangga di antara satu sama lain. Itu kita boleh tengok gambar yang jahat nampak sekali. Boleh duduk dalam baju warna tular, duduk dekat adik tular, duduk dalam tempat teh tular, duduk dalam tempat yang jadi bergotong royong, tempat yang dia panggil zahmah, tempat spek, tempat dah hebat ke mari. Kita boleh tahu situ. Dan kita boleh tengok orang laksi, orang panggil tu boleh kecek beberapa bahasa dan mari daripada beberapa bangsa negeri. Kita boleh tengok. Boleh tengok orang panggil tu hari tu kata manusia dapat Allah Subhanahu Wa Taala didapat duduk di dalam keadaan buat ibadat pada Allah Subhanahu manusia tu sama. Hendaklah kita mari tengok situ dah. Orang panggil tu ini adalah usus. Orang panggil tunye bagi kita orang Islam saat itu nak pergi duduk dalam kerok kata asal kita tu dalam tunye panggil persaudaraan di dalam Islam saat itu bina di atas tu. Di atas kita ni sama. Bau kita tak timbul kata kita tak lekeh gimana di antara sama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai tunjia juga nak menunjuk kata kita tu saudara dalam Islam, iaitu kita apa? Ada sifat satu. Sebab sifat satu ni Allah SWT suruh. Allah SWT berfirman kata wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan talian Allah Subhanahu Wa Taala, dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, wala tafarraqu. Maka janganlah kamu saat itu apa? Jadi berpecah di antara kamu. Jadi persisih sampai pecah. Satu saat itu Tuhan suruh, maka berpecah saat itu Tuhan lagi. Maka apabila kita nak duduk di dalam keadaan satu umat yang ada kesedaran saudara maka kita nak terbina di atas tu wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu bihablillah jami'an. Hendaklah kamu saat itu pegang dengan agama Allah SWT semua. Berpegang bersatu ini menunjukkan nak satu semua. Wala tafarraqu, maka jangan tiap-tiap perkara yang Allah SWT suruh dan tiap-tiap perkara yang Allah SWT redha, itulah jalan bawa kepada kemuliaan. Tiap-tiap perkara yang Allah SWT larang, tiap-tiap perkara yang Allah SWT tak redha, maka itu termasuklah kamu itu hijau perkara yang Allah SWT murka. Satu Allah SWT suruh, berpecah Allah SWT lagi. Kalulah menghijaukan perkara jadi satu dalam arti kata satu di atas talian Allah SWT itu agama Allah SWT, maka kamu boleh hijau perkara yang Allah SWT suruh dan Allah SWT atau redha. Maka apabila kamu hijau perkara yang jadi perpecahan, seolah tak kamu hijau perkara yang dimaksiat terhadap Allah SWT, membawakan kamu berlaku hujung jatuh kamu dapat kemerdekaan Allah SWT. Jalan ni nak pergi ke arah kemuliaan, jalan ni nak pergi ke arah kemerdekaan. Pilih kamu. Ayyuhuma takhtar, wahai manusia. Hak takhtar Islam suruh kata, orang panggil tu udkhulu fis silmi kafah. Hendaklah kamu masuk dalam Islam tu dengan cara semua. Maka masuk dalam cara Islam semua tu kita kena apa? Duduk dalam kerap hak Tuhan Allah SWT suruh dan Allah SWT larang. Allah SWT suruh iaitu apa? I'tisam bihablillah. Ini payahlah kita nak buat. Ini orang panggil kata kalau dah satu tempat saat ni tutup, kalau ni tak nak jalan dengan sebab ada apa? Dengan sebab ada madi. Dengan sebab ada perkara yang menjadi menghalangkan manusia saat itu nak satu. Kita tengok Allahu Akbar. Orang pak kita ni apa yang kata termasuk cara mikir orang panggil kata duk nampak klip hak dunia saja, tak nampak klip akhirat. Duk nampak
klip hak sakut paut dengan apa panggil ke al-zawahir, benda hak yang nampak saja. Tetapi alai hak malaikat, alai langit apa tak nampak klip tu. Itulah tak timbul apa yang kata manusia tu, tak timbul sifat takwa. Duk tengok kata kita ni hari-hari kita boleh buat gatu, kita boleh buat gani, kita tak semaya bel pun tak apa. Hari-hari kita boleh buat gatu, kita boleh dapat gani, kita boleh jumpa lemah tu, kita makan karah rem pun tak apa. Sebab apa? Sebab kita duk tengok di dunia saja, tapi kita tak nampak klip hak akhirat. Sebab hak akhirat saat ni tu dia duk di apa? Duk di masjid, dia duk di madrasah, dia duk di kuliah ustaz, dia duk di sini. Kita tak mutabaah, kita tak ikutkan perkara tu. Bagaimana kita nak nampak klip akhirat? Manusia kalau tak nampak klip hak sakut pak akhirat, manusia seorang saat ni tu tak timbul sifat takwa, tak timbul sifat khasyah, tak timbul sifat takut terhadap Allah SWT. Sebab tu dia boleh buat laku. Makan duit suap pun dia boleh buat, zina pun dia boleh berlaku, reba pun dia makan, tipu harta nak yatim pun dia boleh buat, pelaga orang pun dia boleh buat, kata kepada orang pun dia boleh kata. Sebab apa? Sebab klip hak dia nak tengok saat ni tu klip hak dunia saja. Dia tak nampak klip akhirat. Dia tak biasa pernah ataupun nampak wak tak nampak, tak jerak masuk hati. Allahu Akbar. Itu panggil nasib orang Islam hak duduk sekarang. Sebab itulah kita panggil apabila kita selisih, apabila kita berlaku selisih sama kita widuk le keadaan apa? Widuk le keadaan kata selisih tu saat ni tu selisih hak cabai saja. Selisih yang tak memenuhkan perhubungan kita, iaitu kita orang mukmin yang ada persaudaraan tadi. Kita tak memenuhkan perkara tu. Sebab tu kita tengok para sahabat dan para orang jaya dah belum daripada kita. Kita tengok mereka itu apa yang kata apabila salah dok tak lama mereka itu baik gimana. Sebab tu kita sampai dalam salah satu hadis Nabi SAW jadi keluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Abi Ayyub Al-Ansari. Dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lirajulin ay yahjura akhahu fawqa thalath layal yaltaqiyan fayu'radu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Hadis daripada Abi Ayyub Ansari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kata la yahillu, tidak halal bagi seorang lelaki ia nak hijrahkan, ia nak tinggalkan, ia nak paling belakang daripada saudara ia lebih pada 3 hari. Allahu Akbar. Kita tengok tak klip ni jaga orang nak nampak. Kita tengok ni kadang-kadang saudara seumur, mak dengan anak, anak dengan tok, saudara dengan saudara, adik dengan kakak, orang kata saudara sejiran. Kadang-kadang klip ni tak nampak. Tak nampak sebab apa? Sebab kalau ni duduk oleh keadaan alai orang ngaji, orang tok guru, orang royak, orang urusan agama, kita tak berakhir dengan agama. Tak nampak. Nabi kata anna Rasulullah SAW qala tidak halal bagi lelaki saat itu nak paling belakang saudara dia lebih daripada 3 hari. Mana kata tempoh 3 hari itu halal kita apa? Kita berlaku perselisihan dengan guru kita. Kita tak nampak demo, kita nak marah demo, kita gitu demo, kita gini demo. Istilah kita 3 hari patut dah. Sebab manusia tu dalam keadaan 3 hari duduk dalam keadaan marah. Marah ni tak kata siapa. Orang duduk ketek sendiri ni kadang-kadang marah ni tak tegur, kadang-kadang jekuh, kadang-kadang gitu, kadang-kadang gini, tak kata siapa kalau tu. Maka Islam kita tempoh kata 3 hari. 3 hari itu sebagai halal. Kita duduk nak marah, duduk baru dalam hati, duduk nak marah dia saat itu Islam tempoh lagi kata apabila sejuk bila yaltaqiyani, jumpa oleh 2 orang saat itu fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha, memaaf di mari di antara satu sama lain. Wa khairuhuma alladhi yabda' bis salam, hak sebaik-baik di antara 2 apabila jumpa, hak sebaik-baik sekali orang hak salam dulu, hak tu sebaik-baik sekali. Allah, tempat kita ni, orang kita ni lemah lembut, tapi orang kita kerah pada masalah nak maaf gimana. Lemah lembut sungguh orang kita, nun
Tetapi masalah nak maaf di mari ni, Allahu Akbar, lebih tiga apa lebih pada hari 3 hari, bukan nak 3 hari, 3 tahun baru nak boleh maaf. Itu paling kata cara-cara yang ditaksir oleh pak kita saat itu, apabila kita tak dengar ajaran kita jadi lagu tu. Sebab itulah kita saat itu duduk dekat ada maksiat terhadap Allah SWT semata-mata. Itu paling kata orang panggil cara yang menjadi risau bagi orang kita. Orang panggil yang kedua saat ni iaitu tunyai bagi kita saat itu, orang panggil persaudaraan dari Islam, iaitu sifat yang kedua iaitu al-wahdah, iaitu hendaklah kita satu di atas agama yang benar, satu di atas ajaran yang benar. Itu hak kita nak. Nah, orang panggil ajaran yang benar itu kita nak kaya kurang lagi itu tu masalah luah, kita nak kecek semula. Tapi kebanyakan manusia tahu kalau yang benar, kadang-kadang tahu kalau yang benar tak bisa turut. Sebab tu dari surah Fatihah kita dah baca semua, kita dah royak semua, kita dah baca 17 kali semalam, siang malam saat itu kita dah baca semua. Dalam ayat tu saat itu tu khabar tak tahu tu hari royak pada kita kata manusia ada 3 kumpulan. Kumpulan yang pertama iaitu kumpulan agama mukmin. 2 kumpulan lagi iaitu kumpulan ahlul kitab, iaitu al-Yahud dan Nasara. Kumpulan yang pertama al-mukmin, ya Allah SWT royak tanah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu hendaklah kita duduk di atas jalan yang siratal mustaqim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Sesungguhnya Allah SWT berkata, sesungguhnya di atas ini jalanku yang sangat betul. Maka ada jalan sana apa? Wa anna hadza siratal mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Janganlah kamu turut jalan-jalan yang menyeleweng. Maka ihdinas siratal mustaqim, Allah SWT tafsir ayat lagi, siapa orang itu siratal mustaqim hak tu? Ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Iaitu jalan ni termasuk oleh kalangan as-salihun, daripada para nabi-nabi, daripada para orang mati syahid dan orang soleh. Itu jalan orang muttaqin. Siratal ladzina ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Allah SWT beri nikmat kepada mereka itu. Mereka yang tersebut saat ni, iaitu jalan ni orang muttaqin. Satu puak yang kedua ghairil maghdubi alaihim, iaitu lain daripada jalan ni yang Allah SWT marah di atas mereka itu, kena orang Yahudi. Waladhdallin, dan bukan dari kalangan orang yang sesat, iaitu kena pada orang Nasrani dan Kristian. Maka tabiat orang Yahudi dan tabiat orang Kristian, Allah SWT ayat atau ghairil maghdub, tabiat yang dimerka di atasnya. Sebab apa? Sebab mereka ini tahu tak sesuatu perkara benar. Waladhdallin, mereka sesat sebab mereka ini beramal kalau yang tak tahu. Tu yang manusia dalam surah Fatihah. Itu kita bagi dengan cara kasar-kasar. Kita bagi dengan cara kasar-kasar yang menurut ulama kita duk tafsir mari pada kita. 3 jalan tu. Maka hari ni kadang-kadang masalah bukan masalah tak tahu, tetapi masalah tahu tak boleh nak buat amal. Masalah kadang-kadang ada juga masalah tak tahu tapi pergi buat amal. Hak Tuhan ayat tu dah. Sebab al-ayat bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Kita tak khabar kalau Allah apa jadi musibah. Jadi ada panggil kagak jadi kita saat itu risau. Kalau yang itu kesita bagi umat Islam, kita nak sik kita sebab itu kita kaya di dhaif. Kita kaya di tak ada semangat nak pegang agama. Tapi ada di sana ai panggil tu orang yang teguh, tegak nak pegang masalah agama, ada di sana, bukan tak ada. Tu dia. Itu habis kita nak sebut 2-3 perkara yang menjadi tunyai bagi kita bahawasanya kita saat itu tu apabila kita selisih, kita tahu 2-3 perkara yang saya sebut saat ni, iaitu mudah-mudahan kita saat itu tu termasuk oleh keadaan orang yang apabila selisih kita kena pergi situ, iaitu asal pada kita, iaitu kita orang muttaqin, orang
ada sifat takwa, dan kita ingat kata perhubungi yang besar bagi kita itu persaudaraan dalam Islam. Kita mengaku kita walaupun kita bukan keturunan tulah, tetapi kita ingat kata kita ada Islam, kita ada iman, maka itu adalah saudara kita. Sebab tu Nabi SAW dia kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang kamu melainkan gapo? Kamu mengkasihkan guru kamu sebagai kamu kasih pada diri kamu. Allahu Akbar. Tu payah belaka tu kamu nak buat. Payah belaka. Tapi orang yang mujahadah, orang yang bersungguh saja yang boleh buat, boleh melakukan perkara itu. Kita boleh tengok di akhir ni, kita nak katuk sini sikit dah. Saya panggil tu sebagai tutup pada halaqah ini, insya-Allah kita nak tengok sikit perkara-perkara jadi upasakสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่เราจะอยู่ไม่ได้ในสังคมที่เป็นที่เราความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนเรานะอัลอุคูวะอิสลามียะห์พี่น้องกันความสัมพันธ์ระหว่างเราก็คือพี่น้องบนพื้นฐานเราเป็นคนอิสลามและก็เราเป็นคนมีอีหม่าน kita boleh tengok perkara-perkara yang nak memunuhkan, ada panggil persaudaraan dalam Islam tu ada gapo tik. Nak sebut di sini yang pertama dah. Nak sebut sini, kita ingat tu sebut dengan kalau kasar-kasar lah. Banyak daripada kala-kala yang dihalangi nak membawakan kita saat itu berpecah dengan guru kita. Yang pertama kali tak lain tak bukan, iaitu apabila di tempat mana-mana, di orang mana-mana ada sifat fanatik, ada sifat ta'assub dalam diri, berfanatik. Hakku ya kena, kumpulanku ya betul, kumpulanku ya kena ikut, kumpulanku pendapatku ya. Ini bahaya. Ini bahaya. Ada panggil kata perkara yang dipenatik sama-sama kita. Sedangkan perkara ni ada panggil sifat cerak pun sifat mazmum. Sifat yang dicelakan dalam Islam. Ada panggil sifat fanatik adalah sifat yang pertama yang nak memunuhkan kita dengan guru kita, perhubungan saudara dalam Islam. Sifat fanatik, iaitu kita rasa kita hak kita yang kena, hak orang lain tak kena. Sebab tu Imam Syafi'i kita sebut kata dalam masalah posisi ni sebut Allah Akbar moleknya. Dia sebut kata ra'yi sawa yahtamil khata wa ra'yu ghairi khata yahtamil sawa. Pendapatku ni betul, kadang-kadang pendapatku boleh ada salah, dan pendapat guruku boleh ada salah, tetapi dalam masa sama boleh ada betul. Itu apa yang kata membawa kepada kata Imam Syafi'i kita tidak kelangklai. Tak ada kata nak agak kata pendapat je betul, hak iya je betul. Golek ke para imam kita, orang panggil tak ada sifat ni. Mereka tu pelecak diri belaka, kata dia tak ni tak ajarkan diri dia tak ni, orang suruh orang ta'assub kepada dia. Tetapi golek ke berlaku ta'assub ni, iaitu pada korong belakang-belakang ni, daripada pengikut kepada pengikut. Boleh ke lagu tu lah. Kita tengok sebagai contoh mudah-mudah, kita boleh tengok seponak kamu kan, ketua sama ketua tu kadang-kadang makan tes sekali ya. Allah Akbar. Apabila kita paling belakang ni pengikut ni, takir pergi mari, gomo pergi mari, balah pergi mari. Kita tengok atau golek ke sifat fanatik ni, golek ke duduk di pengikut, golek ke ketua tu jarang. Sebab ketua ni dia tahu kata apa, dia ada ilmu untuk nak mengapa berlaku selisih dengan guru yang gulawai dia. Tapi pengikut ni lah Allahu Akbar ya Rabbi. Kita mari tengok Nabi kita SAW, dia pernah kata laisa minna man da'a ila asabiyyah. Bukan daripada jalananku mereka yang nak mengajakkan kepada sifat fanatik, sifat kangklai. Walaisa minna man qatala al-asabiyyah. Bukan juga daripada jalananku mereka yang nak berapa? Qatala, nak berlaku perperangan gimari di atas dasar asabiyah. Tak boleh. Nak balah, nak terikah gimari di atas dasar al-asabiyah. Tak boleh. Laisa minna man mata al-asabiyah. Dan bukan jalananku juga mereka yang mati di atas dasar asabiyah, iaitu fanatik kepada puak tu, fanatik kepada puak ni, fanatik kepada kumpulan tu, fanatik kepada kampung tu, fanatik kepada tempat tu. Tak boleh. Islam tidak ajar, Islam pelepah diri daripada perkara tu.
Maka apabila perkara tu ada juga kepada kita, kita kena buat lah. Sebab Islam tak ajar lagu tu nyakit dari kita. Kita kena izal lah. Kita kena buatkan perkara tu. Sebab sifat fanatik ni ada setiap tempat. Ada setiap tempat, ada setiap orang. Maka hendaklah kita mujahadah. Kita ni banyak ke manusia tempat kita banyak ngaji. Ai panggil sakut paut dengan tasawuf. Sakut paut dengan apa? Dengan tazkiyatun nafs, nak menyucikan diri. Tetapi kadang-kadang kita ngaji banyak sampai apa tempat nazariyat, tempat jadi orang panggil kaedah, tempat pelaksana sungguh jatuh gedung. Tak boleh buat pelaksana. Tak boleh nak pelaksana turut hak mengaji. Tu banyak kita kata. Kita tahu sifat ni ada syirak sifat mazmumah. Yang pertama, yang kedua, sifat yang nak memunuhkan di antara sama-sama saudara kita, iaitu sifat takabur. Sifat takabur ni kita kata kita tak kena ngaji dalam kitab sasar. Padahal kita ngaji dalam kitab penawar bagi hati tu jumpa dah sekarang. Tapi adakah perkara ni saat ni tu tidak ada dalam masyarakat kita? Kadang-kadang guru sama guru tu buat contoh sendiri. Allahu Akbar. Jumpa ni selilih bahu. Jumpa ni tak tegar lagi mari. Banyak kita boleh tengok lagu tu. Kita tengok atas sifat takabur ni tak masuk pada siapa-siapa. Orang panggil tu masuk pada satu orang, punahkan amalan seorang. Kadang-kadang kita tak khabar. Kita ni panggil sebagai tazkirah lah. Kita main royak ada kita saya sendiri pun orang kecil pun tak lepas gak sebab kita manusia juga. Tapi ini sebagai tazkirah. Wa innahu lazikrul laka wa liqaumika. Iaitu ajaran Quran saat ni tu iaitu nak mari apa? Mari peringatan kepada mu sendiri dan kepada kaum. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu 'ain. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Apabila ada sifat takabur, sifat ni dah menghalangkan kamu daripada apa? Daripada melakukan kamu di antara saudara kamu sifat al-ukhuwah. Sifat al-ukhuwah. Yang terakhir iaitu sifat apa? Sifat su'uzzan. Iaitu tengok orang panggil kata sengka tak baik kepada guru kita. Sengka tak baik kepada guru kita ni, Allahu Akbar. Kita ni, saya ni orang panggil kata banyak duduk di kampung-kampung, kita tengok seka tak baik kepada orang ni banyak di masyarakat kita. Seka terhadap mereka itu, seka terhadap umur tu, seka terhadap keluarga tu, seka tak baik kepada mereka itu. Benar tak cerak lagu mana lagi? Sebab tu Islam saat ni tu mari tekan dalam masalah ni. Sebab apa? Sebab masalah ni, masalah seka tak baik ni unuh di antara, bukan di antara orang silent saja dak. Orang panggil tu berhubungi, orang panggil al-ukhuwah tak ada sekali. Kita duduk sekali kita tengok demo tu hidup mereka itu, kita tak waktu dah. Kita tengok kata mereka tu kecil agu tu, kita kata mereka tu baik tu dah. Orang panggil tu seka tak baik saning tu banyak dalam masyarakat sebagai da'ul qatil, iaitu orang panggil penyakit yang merosakkan umat. Allahu Akbar. Kita seka terhadap mereka itu kata begitu. Kita seka. Habaq tu Islam mari dari surah Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni its wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd. Wahai orang beriman, jauhlah kamu, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauh daripada kamu daripada perkara, dari kebanyak perkara yang jadi seka tu demo tu warga tu seka tu, maka hujung jatuh tak duk ke mereka itu, halang mereka itu, bunuh mereka itu, buat angkara tak ada mereka itu, menuduh di antara mereka itu. Ini perkara yang jadi perkara orang panggil racun yang membunuhkan perhubungan, yang merosakkan perhubungan kita sesama orang Islam, terutama orang mukmin dan muttaqin. Inilah ayat panggil hak Tuhan dikoyak kita melalui lidah-lidah para guru kita ni. Hendaklah kita mengambil ayat panggil ini sebagai tazkirah, mengambil iktibar. Mudah-mudahan perkara itu menjadi panduman bagi kita. Mudah-mudahan kita saat itu
tidak termasuk dalam kalangan orang yang kita tersebut. Walaupun orang kecil sendiri pun masuk juga dalam ni. Ya, jangan suka kata orang kecil ni sedap, dia tu tak masuk dalam ni. Dia tu masuk juga. Nah, kita pakat-pakat mari boleh gapo? Boleh islah diri kita dan kita wayak pula kepada orang lain. Itulah matlamat kita akadkan ini majlis. Moga-moga kita saat ni tu jadi persisih sama kita. Kita jangan lupa kata kita dasar asal kita saat ni tu al-ukhuwah al-islamiyah. Kita dasar kita saat ni tu kita berpegang kata kita saat ni tu ada Tuhan satu. Ada Tuhan satu, ada kitab satu, ada kiblat satu, ada cara yang boleh semaya pun satu. Kita ipan kata tak lain tak bukan, kita kena pergi pada asal. Golek ke cara yang dipersisih, cara cabai-cabai. Cara yang ipan kata benda mutaghayirat, benda boleh ubah ke mari. Benda yang kita boleh ubah ke mari. Kadang-kadang yang lagu ni benda yang bukan pada qat'iyatud din, bukan putusan daripada agama. Kalau masalah usul din, hak ni tak boleh kita selisih. Tetapi pada masalah furu' kita islabui ruai kepada kita saat itu boleh kita selisih. Boleh kita orang panggil kata khilaf, selisih lengkah dengan guru kita, tapi tak membawa kepada berpecah sama kita. Tapi umat Melayu kita tak nak duduk situ. Apabila selisih, pecah. Apabila selisih, pecah. Kita tak pergi. Apabila selisih, kita akan pergi peheh pergi mari. Mereka masalah tak boleh selisih waktu nak buat rana. Bukan semua masalah selisih tu kalau yang boleh. Bukan semua masalah selisih saat itu tu kalau yang tak boleh. Tapi kita nak tengok juga darajat dia. Sahabat tu lah ulama kita kata wa na'taziru ba'duna ba'dan fi makhtalafna ay fi makhtalafna khilaf al-mu'tabar. Kalau khilaf tak boleh nak selisih, hak tu tak boleh, tak masuk dalam kaedah. Kita tak nata'awanu fi mattafaqna alaih wa na'taziru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Mana tak kita hendaklah kita menolong di atas, menolong di atas cara yang kita gapo satu. Kita yang nampak ke mari pendapat kita nak menolong ke mari. Maka kita na'taziru ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Kita hendaklah kita uzur ke mari. Uzur le masalah hak benar perkara yang boleh khilaf. Sebab tu ulama kita ada kait di situ. Ada kait lagi kata hak khilaf, hak mu'tabar. Kalau khilaf ghairu mu'tabar tak masuk dalam kaedah ni. Khilaf kita dengan orang Syiah, khilaf kita dengan orang sekularisme, khilaf kita dengan masalah-masalah. Supaya kata khilaf dengan guru kita kata kita pegang kata masalah orang nak jadi tok imam kena orang lelaki. Ada juga orang khilaf dengan kita sah orang perempuan boleh jadi tok imam, terutama dalam masjid Jami'. Ni orang panggil tu khilaf lagu ni kita tak nak taziru, kita kena bayar. Tu dia sebagai contoh, satu contoh. Sebab tu kita tak boleh ya wak kait lagu tu, kita kena kait juga. Orang panggil tu buat ada qab hukmat juga, kaedah-kaedah yang ulama kita letak tu. Itulah maka petang yang mulia ini saya ingin sekadar ni dululah. Mudah-mudahan kita saat ni tu boleh mengiktibar bersama. Kalaulah perkara yang kita dok wi nasihat saat ni, kita wi tazkirah saat ni, perkara yang jadi tak baik, perkara yang jadi guna bahasa raya kasar, saya ada maaf lah. Kalau perkara tu baik, hendaklah kamu boleh mengiktibar dan boleh pakai. Dan kalau perkara saat ni tu perkara jadi orang panggil tak baik ataupun tak setuju pada kamu, ataupun salah di sisi pendapat kamu, ataupun perkara saat ni tu tak baik di sisi kamu, hendaklah di sisi Islam, maka hendaklah kamu tahulah perkara tu jangan pakai. Sebab manusia tu kullu adam khata' wa khairu khata'i at-tawwabun. Manusia tu ada tersalah dan silap. Maka sekarang sajalah dengan saya kata subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.